Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, insya-Allah. Lagi banyak kita bersyukur, lagi banyak nikmat yang Allah akan berikan kepada kita. Selamat pagi semua. Apa khabar semua penonton setia? Assalamualaikum subuh pagi ini, walau di mana anda berada, di depan kaca TV kami maupun di Facebook kami TV Al Hijrah. Terima kasih banyak-banyak yang dah berada di Facebook pun, terima kasih masya-Allah yang dah beri salam. Teruskan menonton. Assalamualaikum, dan juga jangan lupa tekan butang share. Mudah-mudahan lebih banyak lagi akan mendapat manfaatnya pada hari ini. Dan juga ada yang dah ingatkan Dewi ni tentang matlamat kita untuk sama-sama kita bina syurga di rumah, bina rumah di syurga, dan kita nak satu keluarga kita insya-Allah masuk syurga sama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini pagi Isnin, hari ini terus bertenaga insya-Allah. Mudah-mudahan walaupun kita masih lagi menunggu dengan kerajaan kita hari ini, dan apapun kita doakan semoga semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita nak teruskan majlis ilmu kita dalam Assalamualaikum subuh hari ini, pagi ini, dengan topik telah pun diwar-warkan di media platform kami, iaitu dunia ladang akhirat. Dan bersama dengan saya sekarang ni di studio, kita ada selaku wakil Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAS yang dihormati, yang disayangi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Apa khabar Ustaz pagi ni? Alhamdulillah, masih hidup lagi. Allah masih pinjamkan usia untuk saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz, topik kita hari ini dunia ladang akhirat. Dia seolah macam dunia ni tempat kita menanam, di akhirat kelak kita untuk menuai, Ustaz. Benar. Masya-Allah. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami, Ustaz, apa yang dimaksudkan dunia ladang akhirat? Silakan Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita kena buat 4S setiap pagi. Yang pertama, jangan lupa bila bangun tidur sebut alhamdulillah. The power when you say alhamdulillah, jiwamu akan jadi lapang, hatimu akan jadi tenang. Allah berfirman, la in syakartum la azindannakum. Siapa syukur, Allah tambah nikmat. Allah tak pernah berbohong. Syukur. Syukur juga adalah sejenis tanam-tanaman untuk kita dapat tuai hasilnya di dunia dan di akhirat. Kalau kita tanam lalang, tumbuhnya lalang. Kalau kita tanam padi, kadang-kadang tumbuh lalang. Tapi kalau kita tak tanam apa-apa, tapi kalau kita menanam ladang kita di dunia ini dengan syukur pada Allah Ta'ala, insya-Allah kita akan dapat syurga di akhirat nanti. Yang keduanya, masya-Allah, Allah SWT beritahu, yang kedua, solat subuh berjemaah. Yang kedua, bila kita solat subuh berjemaah, kita dapat pahala free. Pahala apa? Pahala ibadah sepanjang malam. Masya Allah. Kita buat solat tarawih 20 rakaat pun meletup lutut, bayangkan dengan tidur je. Tapi syarat dia solat subuh jemaah, dapat pahala ibadah sepanjang malam. Ini antara teknik nak dapat pahala di akhirat nanti. Yang ketiga, sedekah subuh. Pagi-pagi ni banyakkan sedekah subuh, sebab kita tak tahu petang nanti kita hidup lagi ataupun tidak. Petang nanti sempat tak kita nak bersedekah ataupun tidak. So sedekah waktu subuh ni dapat doa malaikat. Yang seterusnya, jangan lupa selawat. Banyakkan selawat awal-awal pagi, sebab dengan selawat ini, walaupun dalam keadaan kita takabur, menunjuk ke orang, tetap mendapat pahala. So bila kita cerita tentang tajuk kita hari ini, Masya Allah, Tabarakallah, Allah SWT berfirman, sesiapa yang mengkehendaki dengan amal usahanya mendapat faedah di akhirat, kami akan memberinya mendapat tambahan pada faedah yang dikehendakinya, dapat pahala yang berlebihan. Dan sesiapa yang mengkehendaki dengan amal usahanya kebaikan di dunia semata-mata, kami beri kepadanya dari kebaikan dunia itu sekadar yang kami tentukan, dan ianya tidak akan beroleh sesuatu bahagian pun di akhirat nanti. Asy-Syu'ara ayat 20. Masya Allah, seram saya dengar ayat ni. Kadang-kadang kita hari ni berceramah, kita nak jadi popular, nak jadi famous, nak jadi tiktokers, nak jadi influencers. Tapi Masya Allah, kita tak dapat bahagian kita di akhirat. Kita bercerita tentang agama, tapi akhirat nanti Allah kata, kamu tak ada bahagian di sini. Rugilah kita. Na'udzubillah min zalik. Allah SWT juga berfirman, negeri akhirat yang telah diterangkan nikmat-nikmatnya itu, kami sediakan bagi orang-orang yang tidak bertujuan hendak mendapat pengaruh atau
kelebihan di muka bumi dan tidak ingin hendak melakukan kerosakan, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Saya dengar ayat-ayat macam ni, seram. Surah Qasas ayat 83. Bila dengar macam ni, ya Allah, mencari pengaruh. Nah, ini jelas Quran beritahu nak cari pengaruh. Buat sesuatu nak cari pengaruh. Sekarang ni nak cari follower. Nak mendapat like from manusia, tapi hate from Allah. Na'udzubillah min zalik. Janganlah macam tu. Allah SWT menyebut golongan yang bakal tu ada berapa tadi? Orang yang hidup bukan bertujuan mencari akhirat, tapi sibuk mencari pengaruh di dunia dan bertujuan untuk dapat kesombongan. Ini ya Allah. Hari ini kadang-kadang kita hiduplah sekadar kemewahan dunia. Dan sebab kemewahan itu kita jadi hamba abdi kepada hutang piutang kita. Kita buat sesuatu untuk bayar hutang. Masa tu nak bayar hutang. Alhamdulillah. Dan ada juga orang yang bebas dia hutang pun, dia untuk jadi pengaruh dan kesombongan. Orang yang, kalau kita tak sebutlah pasal takwa ni, orang yang melabur di dunia, pelaburan di akhirat. Saya selalu beritahu dua kaedah. Satu rich mindset, satu poor mindset. Rich mindset ni apa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Rich mindset ni dia buat sesuatu kerana Allah, just to make Allah happy. Dia buat sesuatu. So bila dia gembirakan Allah, Allah tak macam makhluk. Kita gembirakan Allah, Allah gembirakan kita. Berganda-ganda. Tapi kalau kita gembirakan isteri kita, belum tentu dia gembira dengan pemberian kita. Kita gembirakan anak-anak kita, belum tentu. Kadang-kadang halah ayah ni. Padahal kita bawa dia bercuti, tempuh jam apa semua, dia boleh menyungut-nyungut. Sedih hati kita. Tetapi bila kita nak gembirakan Allah, itu rich mindset. Itu pelaburan. Dan yang nombor dua, orang yang rich mindset ni, dia melabur. Dia melabur dengan lifestyle orang-orang yang bertakwa. Lifestyle orang bertakwa, kalau kita tengok secara mudah, dia ada 3P, 1B. Ini boleh rujuk dalam surah Ali Imran ayat 134. Orang yang bertakwa, 3P yang pertama, pemurah. Dia memang pemurah, dia suka. Pemurah dia ni pula outstanding. Orang yang bertakwa, pemurah dia outstanding. Mereka suka bersedekah, berinfak, waktu susah ataupun senang. Waktu senang memanglah senang kita bagi duit. Betul. Waktu susah, berani tak kita berinfak? Itu dia. Sekarang ni ramai orang tengah susah ni. Dan seterusnya, jangan lupa, P yang kedua adalah seorang yang penyabar, mampu menahan marahnya. Ini ciri orang yang bertakwa. Dan yang ketiga, dia pemaaf. Ustaz selalu sebut benda ni. Dunia yang luas ini akan terasa sempit bagi seorang yang pendendam. Tetapi dunia yang sempit ini akan rasa luas bagi seorang yang pemaaf. Dan seterusnya, suka melakukan kebaikan. Ini 3P, 1B. InsyaAllah. Wallahu'alam. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Masya Allah, itu dia. Antara kupasan daripada Ustaz berkaitan dengan dunia, ladang akhirat. Masya Allah. Kita nak berhenti berehat dulu ke, producer seketika? Masya Allah, kita nak berehat dulu, Ustaz. Insya Allah kita kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum Subuh. Pastikan anda semua jangan ke mana-mana. Baik, Alhamdulillah, kita kembalilah dan Assalamualaikum, Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, kita ada VT kita ada VT yang untuk kita paparkan kepada anda semua. Silakan. Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Ayo, rebutlah peluang ini untuk meraih kejayaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat dengan berinfak kepada dana pengurusan dan pembinaan bangunan baru Mahat Tafiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAZ. InsyaAllah, suasana pembelajaran yang kondusif, kemudahan prasarana berteknologi terkini dan lengkap akan dinikmati oleh lebih daripada 1,000 pelajar generasi hufaz, ilmuwan serta khalifah Allah kelak.
Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAST sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah. Masya Allah, itu dia pahala menderu-deru menanti anda. Masya Allah, itu dia ada kempen pembinaan Pusat Kecemerlangan Pendidikan Excellence Center. Dan kita nak tahu lebih lanjut mengenai kempen pembinaan Pusat Kecemerlangan ini. Masya Allah, jadi Ustaz mungkin boleh sambung sedikit Ustaz berkaitan dengan MTS FAST. Tadi Ustaz ada sebut berkaitan dengan pemurah. Macam mana kita nak menjadi manusia yang pemurah. Mungkin ini antara yang boleh kita bantu Ustaz, silakan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sebut tentang MTS FAST, maksudnya Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra. Sebab apa kita tubuhkan Mahat Tafiz ni 11 tahun yang lalu, kita beroperasi di rumah kedai di Taman Seri Gombak. Dan 11 tahun itu, Masya Allah, kita nak tunjukkan kepada dunia bahawa Islam ni hebat. Dan kemudiannya, semua yang hebat itu sebenarnya dari Islam. Ini yang kita cuba jelaskan. Dan hari ini kita duk cerita pasal pemimpin. Kenapa pemimpin tidak hebat? Kerana rakyat tidak hebat. Kenapa rakyat tidak hebat? Sebab sistem pendidikan yang tidak hebat. Kenapa tidak hebat? Sebab kita tidak berasaskan Al-Quran, As-Sunnah sepenuhnya. Dan walaupun kita berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah sepenuhnya, kita gagal menggali ilmu sains dan teknologi daripada Al-Quran tersebut. Jadi MTS FAST ni jangan takut tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Dia ada apa? Dia ada satu perkara yang luar biasa pada saya. Pertama, dia adalah satu tempat yang berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. Itu dia. Daripada banyak-banyak Mahat Tafiz, dia antara 7 sahaja yang berdaftar. Daripada 1000 Mahat Tafiz, 7 sahaja yang berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. Yang nombor 2 kita berdaftar, sukatan kita pun lepas standard Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Dan Alhamdulillah, dan sepanjang PKP hari itu, Alhamdulillah saya nak ucapkan terima kasih pada para penyumbang kerana membantu MTS FAST berjaya membina apa? Membina, Masya Allah, Tabarakallah, dapat menyiapkan membeli tanah. Dana 6 juta untuk membeli tanah. Alhamdulillah, dah dapat tanah 3 ekar di Gombak. Kita sekarang ni nak buat Excellence Center. Yang mana Excellence Center ni kita akan siapkan apa yang kita panggil sekolah rendah, sekolah menengah. Dan juga dalam masa yang sama ada asrama putra, asrama puteri, sebuah surau, padang dan semua kelengkapan makmal dan apa semua untuk memudahkan kita melahirkan yang kita panggil profesional yang Qurani. Masya Allah. Biar jadi engineer tapi hafal Al-Quran. Biar dia jadi arkitek tapi hafal Al-Quran. Biar dia jadi pemimpin ahli politik tetapi di dadanya penuh Al-Quran. Lepas tu biarlah dia jadi seorang yang hebat macam mana pun, doktor ke apa pun, dia menghafal Al-Quran. Bayangkan Al-Quran di dalam dada seorang doktor. Bagaimana kaedah dia merawat? Bagaimana dia kaedah dia menyambut anak-anak yang baru lahir? Bagaimana dia mengadakan hospital, klinik? Masya Allah, itu yang kita nak. Dan kemudiannya kalau jadi arkitek, dia arkitek yang di dadanya ada Al-Quran, bagaimana dia nak rahmatkan pembinaan dia dengan Al-Quran. Masya Allah. Semuanya dibimbing oleh Allah. Maka ketika itu Islam akan kembali gemilang. Bukan sekadar tinggal tamadun. Hanya boleh dikaji dalam buku sejarah dan helaian muka surat tertentu saja. Sekarang kita nak bina balik sejarah kegemilangan Islam dengan melahirkan para pelajar. Tuan-tuan, bila kita sebut tentang sedekah ni, sedekah subuh ni, infak. Infak ni ada 2 kategori. Satu infak yang wajib, satu infak yang sunat. Infak yang wajib ni pertama, tak lain dan tak bukan, iaitu zakat. Nafkah. Itu wajib. Lepas tu, bila infak yang sunat, itulah kita panggil sedekah, wakaf dan banyak lagi perkara-perkara yang sunat. So sedekah subuh ni tuan-tuan banyak kelebihan. Jadi hari ini tuan-tuan tengok TV Al-Hijrah ni bukan kebetulan. Adalah takdir daripada Allah. Ada nombor telefon kat situ. Tolong tangkap nombor telefon. Ada Facebook kat situ, tangkap.
kat skrin ni apa saja tertangkap. Ada barcode, ada apa semua. Tangkaplah gambar ni tuan-tuan. Kemudiannya kejap lagi kita boleh transfer duit ke dalam akaun yang tertera. Nombor telefon dah ada 019-666-114 boleh tahu. Facebook kat situ ada. Lepas tu boleh layari laman web www.mtsfast.com. Ni ada barcode, tangkap gambar, scan barcode, boleh derma terus. Sebab apa? Waktu subuh ni ada malaikat yang turun yang akan mendoakan kebaikan bagi mereka yang bersedekah. Mereka yang bersedekah akan digandakan rezeki. Doa malaikat dengan doa ustaz ni, ya Allah, jauh beza. Ada orang sakit jumpa ustaz tolong jampikan air. Dia jampi air, sembuhkan kanser orang tu dengan izin Allah. Dia ustaz, bukan malaikat. Dia juga buat dosa, tapi Allah makbulkan doa dia. Bayangkan doa malaikat akibat sedekah anda pada pagi ini untuk MTS Fast. Masya Allah, bila bersedekah, niat, ya Allah, aku ni tak ada anak, ya Allah. Aku tak tahu bila aku mati nanti siapa yang akan mendoakan aku. Insya Allah dengan sedekah kita pada MTS Fast pagi ini, Masya Allah, tabarakallah, malaikat akan doa. Mungkin kita dapat anak, mungkin tak dapat anak pun, insya-Allah anak-anak yang belajar di MTS Fast ini, selama mana mereka belajar kat sana dapat pahala. Belajar, dia mengaji Al-Quran, menghafal Al-Quran dapat pahala. Selama mana mereka lahir nanti, kemudian menjadi ulama, menjadi profesional yang Quranik, segala kebaikan yang dilakukan, pahalanya mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita. Inilah dipanggil sedekah jariah, sedekah yang berterusan. Dan kemudiannya, Masya Allah tuan-tuan, kalau kita dapat lihat, bila mati anak Adam, terputus segala amalan kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah ini dengan membangunkan kompleks Excellence Center untuk Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra. Kita boleh buat pendidikan lebih efektif, melahirkan profesional yang Quranik. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, apabila mati anak Adam, terputus semua amalan kecuali sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, sedekah pagi ini tuan-tuan, infak pagi ini untuk Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra, untuk kecemerlangan ilmu, untuk kembalikan kehebatan Islam melalui sistem pendidikan Mahat Tafiz Sain Al-Fatimah Az-Zahra. Dah dapat ilmu dah, Masya Allah. Ilmu yang bermanfaat selama mana Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra melahirkan cendekiawan yang berilmu di sini, pahalanya mencurah-curah masuk ke dalam akaun kita. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Kadang-kadang kita tengok imam-imam yang terdahulu, dia tak ada anak. Imam Badruz Zaman, kan, Said Nusi, tak ada anak, tak berkahwin pun. Imam banyak, kalau kita tengok Imam Syafi'i pun tidak. Ramai lagi imam-imam yang hebat tidak mempunyai anak. Tetapi mereka ini ilmunya bermanfaat dan doa. Sebelum kita buka kitab-kitab ni, kita berdoa untuk para imam yang meninggalkan ilmu untuk panduan kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, la tahzan, innallaha ma'an. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Kalau kita tak ada anak, inilah anak-anak yang bakal lahir sebagai profesional yang Quranik. Di Mahat Tafiz Sain Fatimah Az-Zahra, insya-Allah ada saham dan doa daripada anak-anak yang menghafal Al-Quran di sini untuk kita satu hari nanti, insya-Allah. Doa tuan-tuan, ini bukan perkara mudah. Nak menyiapkan bangunan ini, ya Allah, bukan perkara yang mudah. Kalau tanpa, ini adalah satu perjuangan, tanpa pengorbanan tuan-tuan pagi ini menginfak sedikit, tanpa usaha daripada TV Al-Hijrah dan MTS Fast sendiri, bagaimana Excellence Center ni untuk berdiri. Saya doakan semua penyumbang yang menyumbang pada pagi ini akan dikurniakan syurga yang hampir dengan Rasulullah SAW. Akan diangkat penyakit, dihapuskan dosa sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Wallahu a'lam.
Allahu Akbar, Masya Allah, Allah itu ya Allahu Akbar. Jadi kepada penonton-penonton, Assalamualaikum. Jangan ambil lepaskan peluang ini. Masya Allah adalah Assalamualaikum subuh hari ini untuk kita bersedekah Ustaz. Masya Allah kita bersedekah. Dan ini ada QR code di depan kaca TV anda. Boleh QR code sekarang sangat mudah Ustaz. Hanya di hujung jari saja untuk kita bersedekah. Bukan saja untuk kita, bukan saja untuk anak-anak kita dan juga saham kita di dunia dan juga di akhirat. Masya Allah. Terima kasih Masya Allah Ustaz. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami Ustaz. Kita nak kembalikan kehebatan Islam dalam pendidikan agama Islam untuk anak-anak kita. Inilah wajah-wajah yang akan mendukung insya-Allah, mendukung negara kita insya-Allah satu hari nanti. Masya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih lagi sekali Ustaz. Terima kasih banyak-banyak dan saya doakan semoganya segalanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada penonton, Assalamualaikum, jangan lepaskan peluang hari ini untuk kita bersedekah. Yang belum lagi sedekah subuh, jom ramai-ramai sedekah subuh di nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. Kita nak berehat, saya nak tutup tirai Assalamualaikum subuh. Pagi ini insya-Allah kita bertemu dalam Assalamualaikum sebentar saja lagi dalam segmen Tadabbur. Insya-Allah. InsyaAllah. Tahukah anda ada satu amalan yang memanjangkan umur serta menjadi puncak rezeki dan juga meraih kejayaan kemenangan, iaitu amalan berinfak. Masya Allah. Ayo, rebutlah peluang ini untuk meraih kejayaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat dengan berinfak kepada dana pengurusan dan pembinaan bangunan baru Mahat Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra MTS FAS. InsyaAllah, suasana pembelajaran yang kondusif, kemudahan prasarana berteknologi terkini dan lengkap akan dinikmati oleh lebih daripada 1,000 pelajar generasi hufaz, ilmuwan serta khalifah Allah kelak. Berinfaklah kepada dana pengurusan dan pembinaan MTS FAS sekarang. Infak sedikit tanda ingat, banyak tanda mampu. Dan selagi mana anda ikhlas menyumbang, selagi itulah pahala menderu-deru menanti anda, insya-Allah.